dia tolong. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 44, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa tayamunun ay taqdimu yaminin ala yasarin fil yadaini warrijlaini walinahwi aqta'a fi jami'i a'dha'i wudu'ihi. Sunnah serba kanan. Tayamun, bukan tayamum ni, tayamun. Serba kanan dia terjemah. Kita tayamun menganan, iaitu mendahulukan yang kanan. Tu tayamun, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu tayamun. Tayammum atau lain ejaan. Tayamun maknanya menganan, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Bila ni? Di waktu membasuh tangan dan kaki. Membasuh tangan sampai ke siku dan juga membasuh kaki. Dan bagi orang yang putus anggotanya, tayamun pada semua anggota wuduknya. Boleh faham ke tak? Dan bagi orang yang putus anggotanya, walinahwi aqta', bagi umpama orang yang kudung, orang yang ada tangan sebelah. Tayamun pada semua anggota wuduknya. Jadi di antara sunat wudu adalah mendahulukan kanan atas yang kiri. Yang mana mendahulukan yang kanan atas yang kiri di waktu membasuh tangan dan kaki. Ini bagi orang yang ketika berwuduk boleh menggunakan kedua-dua belah tangan. Ini kita boleh menggunakan kedua-dua belah tangan. Contohnya kita berwuduk dalam kolah, kita boleh menggunakan kedua belah tangan. Ataupun kita menggunakan air pahit, kita boleh menggunakan kedua belah tangan. Maka sunat menganan ketika basuh tangan sampai ke siku dan juga ketika basuh kaki. Adapun ketika basuh muka, tidak ada kanan kiri, tidak ada. Basuh muka, kita ada kanan kiri juga muka ni. Pipi kanan, pipi kiri. Pada ni. Ketika basuh muka yang mana kita boleh menggunakan kedua-dua belah tangan, maka tidak ada menganan di situ. Dia kena sekaligus antara kanan dan kiri. Sama juga dengan kita membasuh pergelangan tangan.
kita membasuh pergelangan tangan, yang pertama sunat wuduk tu, sama juga kita membasuh dua belah tangan serentak, tidak ada menganang. Ini dalam keadaan kita boleh menggunakan kedua belah tangan. Sama juga ketika kita sapu telinga, sapu telinga pun sama juga, dia tidak ada menganang, tidak ada. Dia basuh dan sapu sekaligus. Berbeza dengan walinahwi aqta'. Walinahwi aqta' ni bagi umpama orang kudung. Ini terjemahan dia, bagi umpama orang kudung fi jami'i a'dha'i wudu'ihi taqdimu yaminin walinahwi aqta' fi jami'i a'dha'i wudu'ih. Bagi orang yang kudung, taqdimu yaminin ala yasirin fi jami'i a'dha'i wudu'ih. Bagi orang yang boleh pakai kedua belah tangan, mendahulukan kanan atas kiri hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku dan ketika membasuh kaki. Adapun bagi orang yang umpama kudung ni, dia sunat mendahulukan kanan atas kiri fi jami'i a'dha'i wudu'ih, pada membasuh sekalian anggota wudu. Basuh muka pun belah kanan dulu baru belah kiri. Sapu telinga pun kanan dulu baru kiri. Awak mula-mula tadi basuh pergelangan tangan, basuh tangan kanan dulu baru tangan kiri. Bagi umpama orang kudung. Umpama orang kudung ni payah sikit lah kita nak ceritanya. Bagi orang yang hanya boleh menggunakan sebelah tangan, bagi orang yang hanya boleh menggunakan sebelah tangan, seperti orang kudung. Orang kudung sebelah tangan je boleh digunakan ketika berwuduk. Tu umpama saja. Walinahwi aqta' ni bagi umpama orang yang kudung. Diterjemah dengan bagi orang yang putus anggotanya, tak faham. Ini bagi umpama saja orang yang kudung tangan. Bila orang tu kudung tangan, ketika berwuduk dia hanya boleh menggunakan sebelah tangan, sebab tangan ada satu saja. Umpama ni termasuk juga orang yang tidak kudung tetapi hanya boleh guna sebelah tangan. Contohnya pakai pakai paik tapi kena pegang wayar getah. Sebelah kena pegang wayar getah. Maknanya ketika berwuduk hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja. Sebelah lagi ni terpaksa guna untuk pegang wayar getah. Ataupun contoh mudahnya, kita berwuduk menggunakan air cerek. Bila kita berwuduk menggunakan air cerek, bererti kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan saja untuk berwuduk. Sebelah lagi ni pegang cerek. Bila seumpama ni sunat menganang pada sekalian anggota wuduk, bukan hanya ketika basuh tangan, bukan hanya ketika basuh kaki saja. Mula-mula sekali tu pegang cerek, basuh tangan kanan. Ada menganang dah ni, sebab guna sebelah tangan je. Pegang cerek belah kanan pula, basuh tangan kiri. Ni menganang. Menganang pada sekalian anggota wuduk. Ada ni, menganang pada sekalian anggota wuduk. Sampai basuh muka, pegang cerek, hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Macam orang kudung juga jadinya. Orang kudung dia berwuduk menggunakan air kolok, sebelah tangan juga dia guna. Dia menggunakan air pahit, sebelah tangan juga dia guna, sebab dia hanya ada tangan sebelah saja. Orang kudung umpama saja, bukan seperti yang orang kudung. Maknanya orang yang hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sebelah tangan lagi pegang cerek. Ketika basuh muka, sunat dia basuh belah pipi kanan dulu, barulah pipi kiri. Sunat menganang juga ketika basuh muka. Ada ni. Siapa tangan basuh tangan sampai ke siku, tu memanglah belah kanan dulu. Tukar cerek pegang belah kiri, belah kanan pula basuh belah kiri pula. Tu memanglah menganang. Tu boleh menggunakan dua belah tangan pun sunat menganang. Ketika sapu telinga,
Siram air ceret dalam tangan, belah ni dulu. Lepas tu tukar ceret, basuh belah tangan kiri pula, belah ni pula. Itu menganam tu. Menganam mendahulukan kanan atas kiri pada sekalian anggota wudu. Bukan hanya ketika membasuh tangan sampai ke siku, bukan hanya ketika membasuh kaki sahaja, sunat menganam. Ada ni linahwi aqta' ni. Walinahwi aqta' bagi umpama orang kudung. Bagi umpama orang kudung. Maknanya bagi orang yang hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Sebagai contohlah, kita guna air koloh, tapi air koloh tu sikit sangat. Kita kena panggil apa? Kena jelungan pada jelungan. Kita kena tunduk. Maknanya sebelah tangan tu kena pegang tepi koloh. Kita pun tunduk, tangan sebelah je kita boleh guna untuk berwudu. Pada ni. Sebab sebelah ni kena pegang sebab kita nak jelungan. Maka ada menganang pada sekalian basuhan wudu. Menganang belaka. Mula-mula kita pegang sebelah ni tepi koloh, kita pun masuk tangan kanan kita basuh. Kita tukar tangan kanan, kita masuk tangan kiri pula kita basuh. Pada ni. Sebab boleh kena sebelah tangan je. Siapa masa basuh muka, tangan sebelah ni pegang koloh. Contohnya, kita pun jelungan tunduk, kita pun ambil air, kita basuh muka, basuh belah kanan, pipi kanan dulu, barulah pipi kiri. Kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Itu umpama orang kudung. Tapi tak semestinya orang kudung sungguh. Dengan bahawa umpama orang kudung ni orang yang hanya boleh menggunakan sebelah tangan sahaja ketika berwudu. Umpama orang kudung sebelah tangan lah dia boleh gunakan. Tapi kalau ada dua belah tangan, sama juga. Kalau sebelah je boleh guna, sebelah lagi pegang ceret, sebelah lagi pegang wayar getah. Wayar getah kan, wayar getah panjang. Kita pun pegang sebelah, kita pun basuh tangan kanan. Tukar wayar getah, basuh tangan kiri. Dah. Masa basuh muka, buh wayar getah di muka, kita gosok belah kanan dulu, barulah gosok belah kiri. Jika sapu telinga kanan dulu, barulah sapu telinga kiri. Menganam pada sekalian anggota wudu jikalau hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Adapun kebiasaan kitanya, kita berwudu boleh menggunakan kedua-dua belah tangan, maka disunatkan menganam hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku dan juga ketika membasuh kaki sahaja yang disunatkan mendahulukan kanan atas yang kiri. Itu je. Jadi hak terjemahan tu tengoklah nak terjemah ke mana. Dan bagi orang yang putus anggotanya. Putus anggota mana? Putus kaki. Ada ni. Bagi orang yang kudung, orang terpotong tangan. Tapi dalam kitab ni bukan bagi orang yang kudung. Walinahwi aqta'a, dan bagi umpama orang kudung. Seperti orang kudung. Umpama seperti ni pada pihak hanya boleh menggunakan sebelah tangan. Itu je. Maka sunat menganam taqdimu yaminin ala yasirin fi jami'i a'dha'i wudu'i. Dia menganam mendahulukan kanan daripada sekalian anggota wudu, termasuk ketika basuh pergelangan tangan, ketika basuh muka contohnya, ketika sapu kedua-dua belah telinga, sunat mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Itu kena tengoklah terjemahan tu nak buat guna tu. Dan bagi orang yang putus anggota, yakni bagi umpama orang yang putus tangan lah, orang yang kudung gitu. Tayamun mana sunat menganam pada semua anggota wuduknya bermula daripada basuh pergelangan tangan, basuh tangan kanan dulu, kemudian barulah basuh tangan kiri. Kan? Mudah je tu. Cuma ayat dia tu payah. Ayat dia payah. Wa zalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tatahhuri yuhibbu tayammuna
fi tatahhurihi wa sya'nihi kullih, ay mimma huwa min babit takrim kaktihalin wa lubsi nahwi qamisin wa na'lin wa taqlimi zufrin wa halki nahwi ra'sin wa akhzin wa i'ta'in wa siwakin wa takhlilin. Seperti itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam gemar mendahulukan yang kanan dalam bersuci dan dalam segala tindak tanduk yang tergolong di dalam bidang takrim. Ya, sebenarnya positif apa ni? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna. Nabi kasih suka mendahulukan kanan atas kiri fi tatahhurihi, pada bersuci Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sya'nihi kullihi, dan kelakuan keadaan nabinya sekaliannya, kerjaan Nabi sekaliannya Nabi mendahulukan kanan. Habis setakat tu. Kemudian mimma huwa min babit takrim, hak Nabi suka menganam pada sekalian kelakuan nabinya daripada perkara yang masuk dalam bab takrim, perkara hak mulia. Kalau perkara hak keji, kirilah umpama istinja. Pada ni. Adapun hak perkara hak takrim, hak mulia, diterima dengan positif je. Maka Nabi mendahulukan sebelah kanan. Ketika bersuci inilah termasuk ketika berwudu. Ketika berwudu. Ada ni. Lepas tu dia masuk belakang ni. Bukan cerita wuduk saja dah. Mana contohnya? Hak kelakuan Nabi, hak Nabi suka mendahulukan kanan atas yang kiri ni, hak daripada bab takrim dalam perkara hak mulia. Perkara hak mulia ni contohnya seperti bercelok mata. Nabi celok mata belah kanan, barulah belah kiri. Pakai celok mata tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita ni kurang pakai celok mata. Kurang. Orang dulu-dulu siap ada benda bekas celok mata, comel pula, bekas tembaga. Orang dulu. Kan ni tak ada dah. Orang kurang dah pakai celok mata. Tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunat tu kita pakai celok mata. Memakai semacam baju. Kita nak pakai baju, sunat kita sarung tangan kanan dulu. Sunat kita sarung tangan kanan dulu. Sunat menganan. Sandal, mana memakai kasut. Kita pakai kasut kaki kanan dulu, pakai selipar pun sama, kaki kanan dulu. Kaki kanan dulu. Kita nak pakai selipar. Cuma kita ni nak pakai selipar, kalau kita tak jaga, kita biasanya akan pakai kasut, pakai selipar dengan dengan kaki kiri. Sebab kita melangkah keluar daripada masjid, kita melangkah dengan kaki kiri. Bila kita melangkah dengan kaki kiri pun masuk hak sebelah kasut selipar belah kiri. Kan gitu? Kemudian kita disunatkan buang kasut bang selipar kaki kiri dulu. Tapi biasanya kita akan buang kaki kita daripada kasut selipar, kita akan buang kaki kanan dulu. Sebab kita nak melangkah ke masjid, kita nak mendahulukan kaki kanan. Kan? Kita melangkah keluar masjid, kita mendahulukan kaki kiri. Kaki kiri tu pakai kasut.
kaki kiri tu pakai selipar. Ha, kau ada? Ha? Ada ni? Ha. Betul nak orang tu? Kita ni bukan masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kiri. Kita masuk rumah pun kaki kanan, keluar rumah pun kaki kiri. Ha. Betul? Bila kita keluar rumah, keluar masjid, keluar rumah dengan kaki kiri, berarti kita akan sarung kasut selipar hak belah kiri dululah. Sebab itulah nak comelnya kita pijak dulu atas kasut, atas selipar tu hak kiri, barulah kita sarung hak kanan, barulah jadi menganang ketika pakai kasut, pakai selipar. Ada ni. Tapi nak pijak tu lah kasut comel, kasut berkilat nak pijak. Orang ni atas sayang ke kasut tu pula. Pijak atas kemek kasut comel. Ya? Ke mana? Ada ni. Sebab kita melangkah daripada pintu masjid tu kaki kiri dah. Ada ni. Daripada halaman nak turun ke tanah tu kaki kiri juga. Ada ni. Dia masjid termasuk ni harim dia tu masjid halaman masjid. Adapun tempat selipar tu bukan masjid. Belah bawah tu bukan masjid. Tapi dia punya halaman tu masjid. Ada. Tapi kita tak ada halaman ni. Turun bawah selipar lalu tau. Jadi kita daripada hak masjid turun ke kepada tempat bukan masjid lagi dah, tangan kaki kiri. Daripada hak tepi hak bersih lagi ni, kita nak turun ke tanah tu kiri juga. Ada ni. Kita melangkah daripada tanah naik ke tempat bersih. Hak ditulis situ selipar bawah dah. Kaki kanan. Nak masuk ke masjid sungguh kaki kanan pula. Ada ni. Macam ginilah. Kita daripada rumah kita nak masuk bilik mandi kaki kiri. Bilik mandi nak melangkah kepada tandah kaki kiri. Tandah nak keluar ke bilik mandi kaki kanan. Bilik mandi nak masuk kepada rumah kita kaki kanan. Ada ni. Ke mana? Ke ikut langkahan je lah, atas nasib lah kanan ke kiri ke atas langkahan. Ke mana kita ni? Gitu nak, gitu agama. Titik terkening agama. Sebab tu kita ni tak ada satu saat, satu ketika, satu perbuatan yang lepas daripada hukum agama, tak ada. Semuanya berdasar pada hukum agama. Jadi kalau kita melangkah keluar dari masjid dengan kaki kiri, jadi kasut selipar tu kita tak masuk lagi lah. Kita pijak lah atas kasut selipar kita tu sebelah kaki kiri. Sebab kita melangkah keluar dengan kaki kiri. Kemudian kita nak pakai kasut selipar, pakai dengan kaki kanan. Siap. Tu hak kita keluar masjid, kita pakai kasut. Kemudian kita nak buka kasut. Kita buka dengan kaki kiri dulu. Dah kita nak melangkah masjid ni, jangan langkah lagi. Kaki kita letak atas kasut dulu, letak atas selipar dulu. Kaki kanan kita pun keluar. Kaki kanan itulah melangkah ke atas masjid, ke dalam masjid. Mana? Kalau dah buat gitu, atas nasi ke? Atas nasi. Mana ni? Pakai kasut kaki kanan ke kiri. Kaki kiri lah, sebab kita melangkah keluar masjid kaki kiri. Hanya boleh pahala sunat melangkah keluar masjid dengan kaki kiri. Tak dapat pahala sunat pakai kasut selipar dengan kaki kanan. Itu je lah. Ya ni. Kita nak cepat pun dah. Tak sempat tu nak jaga langkahan tu tak sempat. Jadi kita nak pakai baju sebelah kanan, nak pakai kasut sebelah kanan, buka baju buka sebelah kiri dahulu, buka kasut selipar
kaki kiri dahulu. Dia gitu. Memotong kuku. Kita potong kuku, kita disunatkan potong kuku sebelah tangan kanan, sebelah kaki kanan terlebih dahulu. Tu hak kanan kiri. Lepas tu kaifiah kat kuku dahulu sebut dah. Kita kat kuku kaki memang sebelah kaki kanan dulu, tapi dimulai dengan kelingking kaki kanan sampai di ibu kaki kanan, dimulai kaki kiri dengan ibu, disudahi dengan kelingking kaki kiri. Tapi nak cerita situnya memang kita mendahulukan kanan atas kaki kiri. Tapi kaki kanan ni pula, ketika kita kat kaki kanan, kita nak mendahului ibu ke? Mendahului dengan kelingking kaki kanan, disudahkan dengan ibu. Itu sunat lain pula. Kalau kita ambil ibu dulu kaki kanan, boleh sunat mendahulukan kaki kanan. Tapi tidak boleh sunat mendahulukan sebelah kelingking lah dulu. Kelingking sampai ke ibu jari kaki kanan, kemudian barulah kaki kiri dimulai dengan ibu jari, disudahi dengan kelingking kaki kiri. Kan? Tu kaifiah cara kat kuku kita terdahulu ketika cerita bab selati jari kaki. Kita bicara selati jari kaki dahulu kan. Kita selati jari kaki, cuma jari kita guna jari tangan mana dahulu? Kita guna jari tangan kiri. Ingat dah dulu. Sebab apa? Sebab kaki ni tempat yang kotor sikit. Maka selati dengan tangan kiri. Sebab dalam hadis cerita Nabi selati kaki bikhinsirih, dengan kelingking tangan Nabi SAW. Tangan mana? Kelingking ada dua, tangan kanan, tangan kiri ada kelingking. Hadis cerita Nabi selati dengan bikhinsirih, dengan kelingking Nabi. Kelingking tangan ada dua. Maka khilaf ulama, setengah pandangan mengatakan dalam kitab kita kelingking tangan kiri, sebab kita nak selati jari kaki tempat kotor. Kemudian masa selati jari kaki itu dimulai sebelah kaki kanan, dimulai dengan kelingking kaki kanan, disudahi dengan ibu jari kaki kanan. Itu cerita bab selati. Tapi saya pergi kepada cerita bab kerak kuku jari kaki pun gitu juga. Dimulai dengan kelingking kaki kanan, disudahi kerak kuku dengan kelingking kaki kiri. Sama juga kita kerak kuku tangan, sebelah tangan kanan dulu kita kerak, barulah tangan kiri. Ni. Memotong semacam rambut kepala, wahalki nahwi raksin. Halki ni cukur umpama kepala. Cukur kepala, cukur belah kiri kanan terlebih dahulu, kemudian barulah cukur sebelah kiri. Umpama ni di nahwi ni bukan semacam rambut kepala ni. Kita cukur misal pun cukur belah kanan dulu, barulah cukur misal sebelah kiri. Ni pandai ni. Kita nak cukur bau kita pun cukur belah kanan dulu, barulah cukur bau pada jambang. Jambang sungguh ni ada sungguh ni. Bukan jambang hok Terengganu hok tandas panggil jambang. Tu bukan. Ni jambang hok ada ji sungguh. Pada ni. Semabur kita sebut jambang. Jambang mana bila pula cukur jambang? Bukan jamban tu N kita ubur ji. Hak ni hak jambang sungguh. Hak ada ji sungguh. Hak ada ji. Hak ada ji jangan buang ji. Mentang-mentang lah Terengganu di KL, hak ada ji pun buang ji. Kadan hak standard cakap. Kadan. Peluan. Live dalam TV. Hak cakap tu orang bapa di Terengganu kita lah zaman gitu. Oh dia cakap kadan KA nya dia. Peluan
Tu ada G, apa nak buang G-nya. Jadi KA. Oh, KA pun tak faham. Dah KA sangat. Ni jam mana? Jambang. Betul tak? Ni jambang. Ada kanan, ada kiri. Cukur belah kanan dulu, baru cukur belah kiri. Ada pun cukur janggut. Tu wallahu alam lah. Sebab cukur janggut ni ittifaq 4 imam mazhab hukumnya haram. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita hada'ih saja. Pandangan Qadiyiyah mazhab Maliki hada'ih saja yang memakruhkan kita cukur janggut. Ittifaq 4 imam. Imam tu sendiri. Ittifaq ke-4 imam cukur janggut hukumnya adalah haram. Jadi kalau pergi cukur atas pandangan kata makruh lah. Makruh tu pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i tu, bukan pandangan muktamad. Kalau nak pakai kata makruh, kita nak cukur janggut, dia benda makruh ni, dia tak nak buat, dia tak boleh mulakan sebelah kanan, dia kena mulakan sebelah kiri. Itu hak asal dia. Ada ni. Ni wallahu alam lah. Cukur janggut tu macam mana. Tetapi kalau kita nak lap, kita selesai berwuduk, kita nak lap, kita nak keringkan. Kita nak keringkan. Yang mana kita disunatkan bahawa kita membiarkan air wuduk tu kering di tubuh kita. Jangan kita lap. Kita lap tu khilaful aula pada ni. Tetapi kalau kita nak lap juga, kena lap sebelah kiri dulu. Tu betul. Sebab khilaful aula kurang utama. Yang mana disunatkan jangan lap. Tiba-tiba kita nak lap juga. Khilaful aula ni rendah sikit daripada makruh. Kalau nak lap juga, lap sebelah kiri dulu. Sebab tu bukan benda sunat, bukan benda hak mulia, bukan benda hak orang suruh. Hak orang suruhnya jangan lap. Kita nak lap juga, lap sebelah kiri dulu. Jangan lap sebelah kanan dulu. Ada ni. Kalau nak lap tangan kiri dulu, baru lap tangan kanan. Ada. Sebab itu benda yang khilaful aula. Macam cukur janggut pun gitulah. Kalau pakai pandangan kata makruh, dia tak boleh mengenang lah. Sebab ini bukan mimbabit takrim, bukan bab hak mulia. Tapi makruh ni pandangan ta'if, pandangan muktamad haram. Gimana? Mengambil, memberi, wa akhzin, mengambil, ambil barang, wa i'ta'in, memberi barang. Jadi dia mengambil barang, memberi barang. Contohnya akad letak itu termasuk dalam perkara yang mulia pun tidak, hina pun tidak. Dia hak Nabi suka mendahulukan kanan, hak bab takrim, hak bab mulia. Adapun hak ihanah, hak hina, maka Nabi dahulukan yang kiri, umpama istinja. Tapi kalau ambil barang, letak barang, akad letak itu perkara yang mulia pun tidak, takrim pun tidak, ihanah, hina pun tidak. Ada ni. Maka dah kita ni hak mulia pun tidak, hak hina pun tidak, disunat mengenang juga. Tapi itu khilaf. Dalam kitab Iqna, ambil barang, letak barang, benda yang tidak mulia, tidak hina ni, dia mendahulukan, dia guna tangan kiri. Adalah kitab Iqna. Kita ni tak ni. Ambil barang, letak barang, tangan kanan. Hak tu kita dah buat semua. Tapi ambil barang, letak barang ni bukan benda yang takrim, benda yang mulia, tapi bukan benda hina. Mulia pun tak, hina pun tak. Tangan kanan ke tangan kiri, mendahulukan sebelah kanan ke sebelah kiri, atau khilaf ulama. Tapi dalam kitab kita ni kanan juga. Ambil barang, letak barang, beri barang apa ke belah kanan. Dalam kitab kita. Tapi ini bukan benda yang mulia ni. Bukan benda yang mulia, tapi bukan benda yang hina. Bersiwak, bersugi sebelah kanan juga, menggunakan tangan kanan dan mendahulukan sebelah kanan. Boleh pergi pada sebelah kiri. Menggunakan tangan kanan dan kita bersugi, kita mendahulukan sebelah kanan gigi kita, boleh pergi pada sebelah kiri.
dan menyelati. Menyelati, dahulukan sebelah kanan, barulah sebelah kiri. Kemudian menyelati kaki kanan, barulah kiri. Tapi jari yang kita selati adalah dengan jari tangan kiri, kalau ikut dalam kitab ni. Wa yukrahu tarkuhu, dan meninggalkan tayamum itu hukumnya adalah makruh. Ini bukan hanya cerita ketika berwuduk saja dak lah ni. Apa-apa perkara yang mulia, kita tidak mendahulukan yang kanan, hukumnya makruh. Tapi makruh yang dipanggil makruh yang tidak syadid lah, yang tidak makruh yang tidak berat sangat lah. Ulama kemudian mengatakan khilaful aula, kalau makruh tak berat sangat. Khilaful aula, kurang utama. Kita kan wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Kan gitu? Haruh, makruh, haram. Dan khilaful aula duduk mana? Duduk antara haruh dengan makruh. Haruh, khilaful aula, makruh, haram. Khilaful aula ni ulama mutaakhirin je hak guna hukum khilaful aula ni. Ulama mutaqaddim 5 hukum je. Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Tapi ulama kemudian ni ada makruh yang ringan, bukan makruh yang berat. Makruh yang ringan tu ulama kemudian letak khilaful aula. Rendah daripada haruh, tinggi daripada haruh, rendah daripada makruh. Khilaful aula. Jadi pandangan muktamad mengatakan kita meninggalkan menganan, hukumnya adalah khilaful aula. Ini cerita pada kesemua lah ni. Kalau kita pergi kepada wuduk, kita tidak mendahulukan kanan atas ketika wuduk, hukumnya pun sama, khilaful aula. Bukan kata tidak mendahulukan kanan, kita pergi buat serentak. Kita pergi buat serentak. Serentaknya macam mana? Kita guna air kolah. Kita guna air kolah, kemudian kita sepatutnya basuh tangan kanan dulu. Tapi oleh kerana kolah ni mudah, kita pun masuk tangan kanan, masuk tangan kiri, serentak ke dalam kolah. Hukumnya khilaful aula juga. Bukan kata kita masuk dalam kolah tangan kanan, tangan kiri dulu basuh. Makruh tu khilaful aula lah dengan muktamad. Lepas tu baru basuh tangan kanan, khilaful aula. Bahkan kalau kita kolah tu kita pergi selang dua-dua serentak. Tangan kanan, tangan kiri sekaligus. Makruh khilaful aula juga. Sunat basuh belah kanan dulu. Walaupun mudah kita buat gini. Mudah. Mana dia? Mudah je kolah kan. Payah apa kita masuk keluar belah tangan. Makruh khilaful aula. Dia ke mana pun kena kanan dulu, barulah basuh kiri. Ada ni. Bukan kata mendahulu kiri saja khilaful aula, bahkan buat serentak pun khilaful aula juga. Wa yusannu tayasuru fi diddihi wa huwa ma kana min babil ihanah. Tadi takrim mulia, ni ihanah wal adza. Kastinja'in wamtikhatin. Kastinja'in wamtikhatin. Tu panggil hamzah wasal belaka tu. Jangan dia baca ka istinja'in, ka imtikhatin. Itu hamzah wasal, bukan hamzah qata'. Hamzah wasal ni alif yang tak tulis hamzah tu. Tu hamzah wasal. Alif atau tak tulis hamzah. Kalau hamzah qata' dia ada hamzah atas alif. Ini tak ada ni, alif. Tapi ni hamzah ni, hamzah wasal. Ketika kita baca straight, kita tak sebutlah ka istinja'in, ka wa imtikhatin. Tak nah. Kita akan baca dengan kastinja'in wa imtikhatin. Dengan hamzah wasal kan? Dia ada hamzah wasal, dia ada hamzah qata'. Hamzah wasal nak kenal dia, atas alif tu tak letak hamzah. Tu hamzah wasal. Nah, dia ada hak ising, ada hak pe'e. Hak hamzah wasal tu. Wasjud waqtarib. Ada hamzah wasal pula kita kan.
Biasanya usjud. Kita wasa wasjud. Kan? Ada hamzah wasal itu. Kita tak baca wa usjud dah. Dia baca wasjud wa qarib. Itu semua hamzah wasal belaka itu. Ini hamzah wasal lah ni. Kastinja'in wamtikhatin. Kalau kita dak baca wasal ka istinja'in wa imtikhatin. Tapi kita baca wasal kan. Kastinja'in wamtikhatin wa khal'i libasin wa na'lin. Pada perbuatan-perbuatan sebalik takrim. Sunnah mendahulukan yang kiri, tayasur. Tayamun mendahulukan sebelah kanan, tayasur mendahulukan sebelah kiri. Ini pada perbuatan sebalik takrim, bukan hak mulia. Mana hak sebalik takrim bukan hak mulia, iaitu segala perbuatan yang masuk golongan ihanah. Ditulis itu negatif, ditulis mana perbuatan yang hina dan azab dan kotoran. Hak kotor, hak kotor mulakan sebelah kiri. Sama dengan selati jari kaki. Hak jari kaki ni hak belah kotor tu, menggunakan kelingking tangan kiri lah. Sebab tu hak kotor. Hak perbuatan hak hina, perbuatan hak kotor dimulai dengan sebelah kiri. Mana contoh seperti halnya, contohnya seperti halnya istinja. Istinja kita maklumlah menggunakan tangan kiri. Kita istinja menggunakan tangan kiri. Kena terjemuh tu bersisi. Imtikha ni orang apa? Seng dah. Bukan seng, buang hingu. Panggil buang hingu ke? Buang hingu. Kita panggil seng hingu dah. Seng hingu. Ini dia cuma ni apa ni? Bersisi. Apa mana bersisi? Tak ada Indonesia sini. Tak tahu lah ni. Semua setakat boleh wayak gitu je. Imtikha ni sengingu. Imtikha ni. Tapi bersisi tu logat dia lah tu, logat dia. Kita panggil kau sengingu. Dengan tangan kiri. Menggunakan ibu, menggunakan telunjuk tangan kiri, kemudian seng pula sebelah kiri. Jangan seng sebelah kanan. Seng sebelah kiri, buah hingu sebelah kiri, tapi menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Ni sebab apa? Kotor. Maka menggunakan dengan tangan kiri, ibu jari dengan telunjuk, kemudian kita pun buang kok sebelah kiri, bukan buang sebelah kanan. Ada ni. Macam meludah lah, meludah pun sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Jadi seng pun, buang hingu pun sebelah kiri, dan juga menggunakan tangan kiri. Sebab apa? Ni perbuatan yang kotor. Gitu. Ni seng hingu sama juga dengan kita ni. Apa ni? Dulu Allah nak sebut dah tak mari. Kita ni istinsyak dulu. Istinsyak dengan istinsar. Istinsar ni inilah. Istinsar. Kita istinsyak masuk air ke dalam hidung. Istinsar kita seng keluar. Tu. Dengan tangan kiri, kemudian kita seng sebelah kiri. Itu istinsar. Kita jangan sebut istinsar, kita sebut istinsyak. Istinsyak ni memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar ni menghembuskan air itu keluar. Sebab istinsyak dengan istinsar memada sebut satu je.
Sebut istinsyak dengan makna memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air daripada hidung. Dia dua perkataan untuk istinsyak dengan istinsar. Sebut satu cukup dah masuk dua perkara. Cerita bab qada tu lah. Qada mana lain, qada mana lain. Sebut satu, dua-dua jadi sekali. Sebut qada mana apa? Qada dan qadar. Sebut qadar mana apa? Qadar dan qada. Sebut istinsyak pun masuk makna, istinsar pun masuk makna. Pada ni memada sebut istinsyak je. Apa makna istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung dan menghembus air keluar. Walau menghembus air keluar ni bukan istinsyak, istinsar dipanggil asal dia. Tapi cukup sebut istinsyak cukup dah. Tapi kita istinsar ni kita mengeluarkan air daripada hidung. Selepas kita masuk air dalam hidung, kita menggunakan tangan kiri. Sama dengan imtikhak, sama dengan buang hingus, disunatkan menggunakan tangan kiri. Dan kita buang hingus ke sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Melepaskan pakaian dan sandal. Kita buka baju, kita buka kasut, selipar dengan sebelah kiri terlebih dahulu. Mana? Sebelah kiri terlebih dahulu. Pakai baju, kita sarung belah kanan dulu. Pakai kasut, pakai selipar belah kanan dulu. Kita buka baju, buang baju sebelah kiri dulu. Kita buat keluarlah tangan kiri kita dulu, lepas tu barulah buat keluar sebelah kanan. Sama juga dengan buang kasut, buang selipar. Buang sebelah kiri dulu, barulah buang sebelah kanan. Sebab tu nak melangkah atas rumah, nak melangkah ke dalam masjid, barulah kita melangkah ikut kaki kanan pula. Jadi bila kita buang kaki kita daripada kasut selipar, buang belah kiri, tak pijak atas rumah, atas masjid lagi lah. Pijak atas kasut, atas selipar dulu, buang hak kanan, barulah kita melangkah ke dalam masjid, barulah kita melangkah ke dalam rumah kita. Jadi hak mulia Nabi kasih suka mendahulukan kanan, tapi hak hina, hak kotor Nabi memulai sebelah kiri. Wa yusannul bada'atu bi ghasli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaihi. Kita basuh muka, sunat basuh belah atas dulu. Memang kita basuh muka, kita basuh belah atas dulu. Ketika basuh tangan, ketika basuh kaki, kita basuh sebelah jari dulu, bukan sebelah siku. Kita basuh sebelah jari kaki dulu, bukan sebelah tumi. Sunat lelaki ni. Ni kadang-kadang kita basuh tangan, bawah paik, kita ambil siku dulu, turun ke bawah. Kita basuh kaki, kita pusing tumit dulu, lepas tu air pun turun ke jari. Sunat kita basuh tangan daripada jari, sunat kita basuh kaki daripada jari dulu. Daripada jari sampai ke siku, daripada jari kaki sampai kepada tumit, sampai kepada buku lali. Ni hak sunat belaka. Kadang-kadang hak kita duk buat, bukan buat hak sunat. Kita budak sedar asal ke basuh tangan sudahlah, tu wajib. Basuh kaki tu rukun wuduk, tu wajib. Basuh belah mana? Belah jari dulu ke belah siku dulu? Belah jari dulu ke belah tumit buku lali dulu? Boleh belaka tu. Janji rata tangan, janji rata kaki, wajib untuk sah wuduk, untuk sunat pula. Bukan kata hak perbuatan lain, perbuatan wuduk pun kadang-kadang tak tahunya kita. Nak mulakan sunat, mula hak mana dulu. Tapi kalau basuh muka, memanglah kita basuh mulai daripada dahi dulu. Memang kita buat gitu, tak ada orang basuh muka ambil daripada dagu naik ke atas. Tak ada. Memang sunat mula daripada dahi dulu. Dan memang kita buat daripada dahi dulu. Hak tangan kaki tu kita mula daripada jari dulu ke daun. Sunat kita memulai daripada jari kaki, tangan dan juga jari kaki. Sunat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.